Hey, what's up everyone? Apa khabar semua saudara dan saudari sihatku sekalian? Alright, so it's makan-makan day. So hari ni saya akan bawa korang pergi ke Subang Parade. Depan ni je. Dah nak sampai dah. Yeah. Okay, so kita akan makan satu yang special yang saya sangat suka. Yang saya, favourite saya sebenarnya. Bukan favourite Afiq dan juga isteri saya. Tapi favourite saya. Saya memang sangat suka makan ni. Sangat-sangat suka. Tapi saya dah lama tak makan. Dan ini antara makanan yang ramai orang selalu tanya saya, adakah ianya sihat atau tidak. So today saya akan buktikan bahawa makanan yang ini sebenarnya tidak berapa sihat. And yang paling jahatnya, antara punca obesity di Malaysia, itulah makanannya. So nantikan. See you guys after this. Hey, what's up everyone? Now today, hari ni macam anda boleh lihat kita kat Sushi King. So saya banyak terima soalan sama dia, sushi ni sihat ke tidak. Sebab ramai orang suka sushi, saya pun suka sushi. Okay, now ini fakta pasal sushi ya. Yes, kita tahu ikan memang sihat. Ikan ni bagus. Tetapi bila kita cakap pasal sushi ni dia bukan ikan je tak, ada macam-macam. Ada sotong, ada kerang, ada pelbagai. And setengah kedai pun ada jual ayam, ada jual daging kat sushi tu. Now, this is it. Bila borak pasal sushi, sebenarnya guys, sushi tidak sihat. So apakah fakta yang menyebabkan sushi ini tak sihat? Yang satu, daripada segi campuran bahan tambahan dia seperti shoyu ataupun dia punya kicap, kebanyakan kicap soya semua tu atau kicap manis dia tu mengandungi gula dan garam yang tersembunyi. So tak berapa bagus tau untuk badan kita benda tu. And then kejap lagi bila makanan saya dah sampai, saya akan cerita dengan korang lebih lanjut. Tapi macam saya cakap, memang tak sihat. Ada sebab dia. Alright guys, so this is it. So depan saya sushi yang korang selalu makan. Okay, I'm gonna talk to you about the fact. Saya tak akan berbual pasal nasi dia. Nasi dia kita tolak tepi. Sebenarnya guys, kalau korang nak tahu, yang paling sihat sebenarnya adalah nasi dia. Bukannya benda ni semua tak. Okay, this is it. Mengikut kajian, ini fakta mengikut kajian, kebanyakan bahan seperti ikan ataupun sotong or whatsoever dalam dia ni, kebanyakannya bila dikaji balik dan diberitahu bahawa ada kandungan bakteria yang tinggi. Sebab mungkin daripada segi suhu atau cara penyimpanan dia atau cara dia orang siapkan, mungkin kandungan bakterianya lebih tinggi daripada tempat lain. Sebab lagi satu, mereka tak adalah amalkan masak goreng atau masak panaskan betul-betul sampai garing. No, tak. Dia mengikut suhu yang nak bagi keselesaan untuk kita, dan dia nak bagi serasi dengan masakan cara Jepun sekali. Tapi disebabkan cara masak tu masih ada lagi bakteria dalam setiap sushi atau ikan atau apa saja yang korang panggil benda ni lah. Apa tak kisahlah, manduki, ada macam-macam nama. Nak sebut satu-satu macam pelat lidah nanti. Okay, so tu satu. Lepas tu kandungan mercury dalam dia. Wow, mercury ni guys, macam saya Allah tau, kena sikit gatal. So saya pun berhati-hati sikit. Tu yang kedua. Yang ketiga pula, macam saya kata, sebab kicap dia, bila benda tu mengandungi banyak sangat garam dan gula tersembunyi. Dia tak adalah banyak sangat, tapi kalau korang rasa macam masam manis, benda-benda macam tu, masin manis semua, so itu sebenarnya sangat tak bagus. Lagi satu, mari kita borak pasal cheese. And then kalau I'm gonna pick up the chopstick supaya saya boleh tunjuk korang dengan lebih detail. Kalau kita borak pasal yang ini pula dalam dia. Nah, bila kita borak pasal yang ini, kalau korang perasan ni, ini yang benda yang macam kentam ni, yang biasa korang nampak macam fish cake kentam tu, yang itu sebenarnya bukan fish cake kentam betul tau. It's not. Bukannya betul. And dia cuma bahan tiruan saja, yang dia letak sikit, and then dia letak macam gula tepung yang berasa macam kentam. And kebanyakannya macam saya katalah, sebenarnya yang paling sihat pasal sushi tu cuma nasi dia je. Bahan-bahan yang lain tidak, melainkan kalau korang buat sendiri. So sushi kalau nak sihat memang kena buat sendiri. Okay guys, so sebab tu saya kata, kalau korang on a diet, nak kuruskan badan, sushi ni bagus. Tapi kalau you buat sendiri, okey, korang betul-betul pastikan cara masak tu betul, cara korang simpan ikan, sotong semua tu cara tu betul. Tapi kalau sotong ke udang ke apa, sebab kerang merkuri sangat tinggi, so elakkan. Udang tak adalah banyak sangat, tapi yang bestnya udang ni kandungan protein paling tinggi tu dalam semua makanan. So siapa yang nak build muscle tu, makan udang bagus. Macam salmon pun bagus juga. Okay, so lihatlah yang cara pilihan korang juga. Tapi kalau daripada segi pemilihan makanan sushi tu, sama ada dia bagus atau tidak untuk diet, saya boleh cakap macam
80% tak bagus, 20% bagus. Sebab bukan semua. Cuma macam salmon dengan nasi bagus, telur dengan nasi bagus, tapi sotong nasi ini tidak. So kena pandai-pandai pilih lah. Alright guys, so kita tunggu makanan yang lagi sikit. Nanti kita makan sekejap lagi dan saya akan borak lagi dengan korang apa fungsinya lagi. Yeah. Alright guys, so makanan saya dah sampai. So this is it, I'm gonna show you guys more. So kalau korang lihat kat sini, dia dah ada kicap dia dah ada sauce dia. So totally macam saya kata, it's memang tak sihat. Tapi macam saya kata paling sihat sebenarnya nasi. Tapi tengok ada certain tempat kan, dia punya nasi tu dia dah campur macam ada sikit kanji, dan dia campur macam sedikit macam sos lah, nak bagi dia lagi melekit sebenarnya lah. Tapi kat sini alhamdulillah tidak, this is like pure nasi kosong. So it's really good. And I'm gonna dive in, I'm gonna makan semua tu. So ini is basically just, saya pun dah tak tahu ni, sekejap saya rasa sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah campuran daging proses. Tak ada. So sebenarnya kan sushi ni walaupun kau nampak ada macam ikan, sotong semua tu, tapi dia ada juga bahan-bahan proses dia tau dalam daging dia semua. So tak semuanya organik lah. So yang saya kata, sushi tidak sepenuhnya sehat. Boleh cakap 20% je sehat, 20% je. Itu pun kalau korang pandai pilih. Macam yang ini, okey ni sehat, yang ini tidak. So yang saya nampak sehat satu je tau, yang satu nampak sehat satu saja. Ini yang paling sehat, yang lain semuanya tak sehat. Dan yang punya kelakarnya, yang ini tak ada sayur. Kenapa? Okay guys, I'm gonna eat right now. I'm gonna talk more about this. Okay guys. Alright, so sebelum kita akhiri video ni, mari kita kongsi sedikit fakta pasal sushi. Now, bagi mereka yang nak lose weight, kalau nak, berdiet betul, nak lose weight lah, nak kurus, sushi is not the best choice for you guys. Tapi kalau anda semua planning daripada kurus, nak ada muscle, nak besarkan atau nak sadar, sushi sangat bagus. Sebab bila kita nak besarkan badan atau kita nak sadar ada muscle memang memerlukan sedikit bahan proses. So sushi is good. Now sushi bukanlah 100% tidak bagus. Macam saya terangkan tadi, macam 80% tak bagus dan 20% bagus. Dia sihat lah, okay? Tapi nasi dia bagi saya dia okey, tak ada masalah, bagus sangat. Tapi daripada segi lain tidak. Now this is it. Lagi satu borak pasal sushi. Now bila borak pasal sushi ni, ramai orang sangka macam saya kata tadi, sebab ikan kan. Kalau korang perasan, bila kita makan benda tu kecil-kecil, sushi kecil-kecil, kita rasa dia macam sedap. Tapi bila korang makan dia segumpal macam tadi, macam saya makan satu pinggan and Afiq dia makan satu mangkuk ni, kita rasa muak. Sebab apa? Bila kita dah banyak sangat makan mercury and then bakteria, bila kita dah makan semua tu banyak-banyak, makin lama baru kita rasa rupanya muak. Tapi bila kita makan kecil-kecil, kita tak sedar. Itu yang jadi satu bahaya pasal sushi ni. Bila kita makan yang kecil-kecil tu terlalu banyak, kita tak sedar sebenarnya badan kita dah kenyang. Kerana campur dengan kicap lagi, campur dengan semua benda-benda pemanis tiruan ni, dia akan buat kita rasa lebih lapar. So antara keburukan makan sushi ni, kita tak boleh nak kawal berapa kuantiti yang kita nak makan. Alright? So sushi ni kalau korang nak makan dalam seminggu sekali, antara pilihan yang tepat. Kalau nak makan hari-hari, tidak. If you nak anggap benda ni untuk lose weight pun, tidak. Okay? Tapi bagi mereka yang nak build muscle, sushi sangat sesuai untuk anda. So, kalau korang tanya saya adakah sushi ni sihat, bagus untuk diet, turunkan berat badan? Jawapannya tidak guys. Jangan, tolong jangan. Hope you guys love this video as how much I enjoy doing this video, sebab saya enjoy makan. Alhamdulillah, syukur. See you guys again in the next video. Jangan lupa like video ni, jangan lupa share supaya kita boleh bantu orang untuk tahu fakta nak diet tu sebenarnya macam mana. See you guys again.